Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Fokus berita, keupayaan untuk mengenal pasti, menganalisis dan mengurangkan risiko berkaitan aset fizikal dan infrastruktur secara berkesan adalah penting untuk pembangunan mampan serta prestasi operasi yang optimum. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Hembas berkata, dunia pengurusan aset yang sentiasa berkembang perlu diurus dengan cekap kerana ia mampu memberi impak dalam mutu penyampaian perkhidmatan. So in this rapidly changing landscape, organization face numerous challenges in maintaining the integrity and safety of the asset. It is imperative that we foster a culture of risk awareness, not only to safeguard our infrastructure, but also to ensure the well-being of community we serve. By embracing innovative risk management strategy and big data ideas, we can reverse the tide of potential hazard and create a safer and more resilient environment. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwo dalam majlis perasmian Persidangan Pengurusan Aset Fizikal dan Infrastruktur di Kuching pada Selasa. Datuk Amar Douglas Ugah menambah, kerajaan Sarawak komited dalam membawa lebih banyak kemajuan selaras dengan hasrat menjadi sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Ujarnya, beliau pasti Sarawak mempunyai banyak agenda dari segi melihat pembangunan kemudahan dan aset sejajar dengan aspirasi yang diimpikan di negeri ini. Sementara itu, dalam sidang media selepas majlis perasmian tersebut, Insinyur Aidil Lariwo berkata, kerajaan Sarawak menyasarkan SIFA projek sakit menjelang penghujung tahun ini. Menurutnya, kebanyakan projek sakit kini telah diambil alih oleh kontraktor penyelamat dan tempoh projek dijangka siap lebih awal daripada tarikh siap. All our rescue project, there's some project sakit before terminated and rescued by our so-called rescue contractor, and I'm proud to say all our rescue project ahead of schedule in terms of the physical progress. So as Marudi Bridge is the progress is ahead of schedule, mendahului jadual. 2025. Insinyur ada menambah, projek sakit di Sarawak kini menunjukkan kadar penurunan yang agak drastik. Laporan seterusnya, para guru harus mempelajari cara-cara mengendalikan tekanan serta mengawal emosi kendiri berikutan beban dan tanggungjawab mereka semakin bertambah. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, pertambahan tanggungjawab berkenaan adalah sejajar dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi dalam bidang pendidikan. Jelasnya, pendidikan sekarang perlu seiring dengan kemajuan teknologi dunia termasuk teknologi kecerdasan, buatan atau AI dan juga data sains. Oleh itu, ujarnya ini secara tidak langsung menambah tekanan guru-guru selain peranan asas dalam pengajaran. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan bengkel menangani stres guru-guru anjuran Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia dan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Miri Limbang di Miri pada Ahad. Dalam hal itu, Datuk Sri Lee menegaskan tekanan merupakan perkara yang menjadi lumrah kehidupan dengan perbezaan antara setiap individu adalah cara-cara yang digunakan untuk menangani tekanan tersebut agar kehidupan masing-masing dapat diteruskan dengan baik dan sihat. Paparan berikutnya, Pasar Sungai Rejang yang terletak di tengah Bandar Serikaya berdekatan dengan Terminal Ekspres dan bas akan dinaik taraf bagi meningkatkan keselesaan penjajah dan pengunjung selain memberi wajah baru kepada pusat penjajah berkenaan. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, projek menaik taraf Pasar Sungai Rejang bukti komitmen berterusan kerajaan dalam usaha mentransformasikan serta mengukuhkan rangkaian permintaan di Bandar Serikaya. Beliau yang juga ahli Parlimen Serikaya dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok menjelaskan, projek menaik taraf pasar itu juga bertujuan menjaga keselamatan peniaga dan orang awam yang berkunjung ke pasar tersebut kerana terdapat struktur bangunan yang telah uzur dan rosak. Datuk Sri Huang berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan ke Pasar Sungai Rejang pada petang Isnin bersama kaki tangan Majlis Daerah Serikaya. Beliau turun padang untuk memahami keperluan dan masalah yang dihadapi oleh penjajah di pasar tersebut. Selanjutnya, sebanyak 21 kampung telah dikenal pasti untuk pelaksanaan program Kampung Angkat Pergigian di seluruh Sarawak.
Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, program ini merupakan inisiatif kementeriannya untuk meningkatkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti penjagaan kesihatan. Katanya istilah kampung dalam program ini merujuk kepada kelompok penempatan masyarakat sama ada di kampung maupun di bandar termasuk penempatan golongan B40, golongan terpinggir dan golongan miskin bandar. Seperti mana yang kita tahu, kesihatan pergigian yang sempurna merupakan sebahagian daripada penentu kualiti kehidupan seseorang individu. Oleh itu, kesedaran penjagaan kesihatan pergigian yang sempurna amatlah penting dan perlu disemai dalam setiap individu. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program Kampung Angkat Pergigian Rumah Richard P. di Berkenu pada Ahad. Sementara itu, Ahli Parlimen Sibuti itu berkata turut diselitkan pengisian program saringan kanser mulut sebagai langkah mengesan kejadian kanser mulut lebih awal serta memastikan rawatan sewajarnya dapat diberikan. Dalam itu, beliau amat berbangga dengan kerjasama serta maklum balas positif yang ditunjukkan oleh para penduduk rumah panjang tersebut, khususnya tuai rumah Richard P. terhadap program Kampung Angkat Pergigian ini. Manakala Parlimen Malaysia telah meluluskan Kertas Putih Kesihatan, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Ming Ti berkata, kertas putih itu bukan sahaja direka dan digubal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di peringkat persekutuan, malah turut mengandungi hasil rundingan dengan Kerajaan Sarawak. Katanya melalui kelulusan tersebut, maka Sarawak akan secara perlahan mencapai autonomi kesihatan awam. We're going to slowly attain our public health autonomy. That means the federal will decentralize the decision making and then to let devolutions, to let state to make certain decisions on our health fund allocations and all how we can to develop our health services in Sarawak. Because actually in national levels, right, the doctor there's a report saying that doctors are oversupplied. But in state level, Sarawak, the ratio is still underachieved. We still need a lot of doctors and nurses in Sarawak. As you know, Sarawak is a very big state. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa menyambut ketibaan konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Sibu di pit stop Pasar Sentral Sibu pada Isnin. Dalam perkembangan lain, peserta konvoi Kembara Sarawak Merdeka telah berpeluang menyaksikan banyak perkembangan pembangunan terkini yang mengubah lanskap Sarawak sepanjang jelajah dari Selawas ke Sibu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Jerry Rentak Jabu berkata, sebagai generasi kedua dan ketiga selepas Sarawak mencapai kemerdekaan, banyak perubahan telah berlaku terutamanya dalam tempoh 5 hingga 10 tahun kebelakangan ini. Projek yang terbesar kita lihat adalah projek Pemborneo. Itu memberikan kita mobility, kita dapat bergerak ke satu tempat. Dan dalam pada itu juga kita akan pergi ke tempat-tempat daerah-daerah dalam bahagian di mana banyak infrastruktur yang telah dibuat dan ini untuk rakyat kita Sarawak. Oleh demikian pembangunan ini dikecapi dan kita mesti menghargai. Ini kalau tidak dapat titik peluh, pejuang kita dulu, ahli politik yang dulu, pemimpin-pemimpin yang lama dulu, kalau mereka tidak bersatu tidak dapat menjadikan Sarawak sebegini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di pit stop konvoi Kembara Sarawak Merdeka di Pasar Raya Fali Sibu pada Isnin. Dalam hal itu, Datuk Jera juga menyeru kepada semua rakyat Sarawak untuk memberikan sokongan kepada Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang dipimpin oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzohari Tun Datuk Abang Openg untuk merealisasikan hasrat menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Sekian edisi malam bersama saya, Grace Chondi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS malam ini, saksikan sorotan Majlis Perasmian Persidangan Pengurusan Aset Fizikal dan Infrastruktur di Kuching pada Selasa. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.